Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang kudus Tuhan. 主啊，我们感谢你，因着你的宝血， Darah-Mu yang kudus telah menyucikan kami Tuhan. 主啊，你圣洁的宝血已经洗净我们了， Mengurapi kami Tuhan. 已经洁净我们了， Telah membebaskan kami Tuhan. Telah Tuhan. Telah membebaskan kami Tuhan dari segala 主啊，你 kegelapan 的宝 Tuhan. 血已经释放了我们， Tidak ada alasan Tuhan untuk kami tidak mempercayai Engkau Tuhan. 主啊，没有理由我们不来敬拜你，不相信你的。 Tidak ada alasan Tuhan untuk menyatakan Engkau adalah Allah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. 主啊，没有一切的理由我们不来敬拜你。 Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. 主啊，我们谢谢你，赞美你。 Kami sepenuhnya Tuhan mau bergantung Tuhan hanya pada Engkau Tuhan. 我们要全心全力来依靠你。 Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. 主啊，我们要放我们的生命，我们把我们的生命放在你的手中。 Kami mau patuh mendengarkan suara-suara-Mu Tuhan. 主啊，我们也要听你的声音。 Sebab Kau adalah gembala kami Tuhan. 主，因为你是我们的牧者， Dan kami adalah domba-domba-Mu ya Tuhan. 我们是你的羊。 Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan 谢 Yesus. 谢你，耶稣。 Tuhan, 主 kami 啊， atas kami Tuhan malam ini Tuhan. 主，我们开始我们的课程。 Sebelum kami mulai kelas ini Tuhan, kami ingin menaikkan satu pujian pada Engkau Tuhan. 主，我们还没有开始之前，我们要向你歌唱， Kami mau berserah padamu sepenuhnya Tuhan. 我们要完全献上自己。 Kami mempercayai Engkau sepenuhnya Tuhan. 主，我们要完全来相信你。 Terima kasih Tuhan Yesus, terima 谢 kasih 谢 Tuhan. 你，耶稣。 Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 哈利路亚。 十字架上的光芒，温度有遮瑕，带着主爱的力量，向着我照亮，我的心不再隐藏，完全的爱上，愿主爱来浇灌我，在爱中的自由释放。我愿意相信，我愿意相信，在你爱里外包容，我愿意相信，你是我的主。你是我的主，永远在你怀抱中。你是我，你是我的主。Sebab Engkau Tuhan kami Tuhan, dulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
十字架上的光芒，温柔又遮瑕，带着主爱的力量，将着我照亮。我的心不再隐藏，完全的爱上。愿主爱来浇灌我，在爱中的自由释放。我愿意降服，我愿意降服，在你爱的怀抱中，我愿意降服。你是我的主，你是我的主，永远在你怀抱中。你是我，你是我的主。我愿意降服，我愿意降服，在你爱的怀抱中，我愿意降服。你是我的主，你是我的主，永远在你怀抱中。你是我，你是我的主。永远在你怀抱中，你是我，你是我的主，你是我的主。你是我的主。Terima kasih Tuhan Yesus. 主耶稣，谢谢你。 Selamanya Engkau adalah Tuhan kami, Tuhan. 主啊，你永远都是我们的主。 Selamanya kami mempercayai Engkau, Tuhan. 我们也永远要相信你。 Tidak pernah berubah, Tuhan. 主啊，不改变，永远不改变。 Terima kasih Tuhan Yesus. 主耶稣，谢谢你。 Kami memulai kelas kami Tuhan malam ini, Tuhan. 我们要开始今天晚上的课程， Yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 是奉靠耶稣基督的名。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Puji nama Tuhan. Untuk sesi selanjutnya, saya 接下 serahkan 来 kepada 的时 Timo. 间，我们交给蒂莫。 Terima kasih. Maaf tadi nggak bisa mute. Oke, shalom semua. 大家平安， Semuanya bersukacita malam ini, amin. 大家有喜乐吗？今天晚上 Oke, kita sudah belajar banyak dari minggu lalu. 啊，我们上个礼拜已经学习了很多了， Dan kita selalu excited untuk belajar terus di minggu-minggu ini, amin. 但我每一个礼拜就感觉到很兴奋的学习。 Mungkin saya melihat tangan-tangan yang excited, yang bersukacita kita selalu belajar. 兴奋的把手挥一挥手，
Saya percaya setiap kita kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan menerima mujizat. Amin. 我们相信，当我们每个人等候神的，我们会领受神迹。 Ini adalah kelas inner healing, kelas kesembuhan pemulihan. 这是医治释放的课程。 Saya rindu setiap kita bisa dipulihkan seutuhnya tubuh, jiwa, dan roh. 我渴慕是我们每个人都被恢复，身心灵都被恢复。 Nah, kita melihat di dalam Alkitab, 我们从圣经中看到， kita melihat begitu banyak mujizat kesembuhan yang Tuhan lakukan. 我们看神行了很多神迹奇事， Baik oleh Tuhan Yesus maupun oleh murid-muridnya. 我们耶稣所行的，或者是他的门徒所行的。 Kalau kita bandingkan di saat ini kita hidup, 那如果我们拿起跟现在来做一个比喻， coba jujur, kita lihat banyak nggak yang kita lihat mujizat itu seperti yang di dalam zaman Alkitab? 老实说，现在的神迹奇事跟以前呢，在圣经里的时代的神迹奇事， Siapa yang pengen kita bisa merasakan mujizat itu seperti pada zaman Tuhan Yesus? 谁想经历到像耶稣的时代的神迹奇事？ Boleh lambaikan tangan yang rindu mengalami mujizat seperti zaman Tuhan Yesus? 想要经历神迹奇事，耶稣的时代的挥挥 Saya 手。 juga rindu setiap kita hidup di mana mujizat itu udah jadi hal-hal yang setiap hari kita lihat. 我也是渴慕我们每一天可以经历、可以看见以前我们神所行的神迹奇事。 Kita rindu mujizat itu sesuatu yang normal. 我们渴慕神迹奇事是很正常的。 Tapi kenapa kita jarang melihat mujizat itu terjadi di dalam gereja? 但是我们现在为什么那么少见的这个神迹在我们教会？ Di kehidupan sehari-hari kita jarang mendengar ada mujizat. 而且在我们的每一天生活中，我们很少听见有神迹。 Padahal Alkitab tidak pernah menuliskan mujizat itu hanya terjadi di zaman Alkitab. 但是圣经从来没有说过神迹奇事会停止在这个时代。 Di Alkitab tidak pernah bilang bahwa ada suatu hari mujizat itu akan berhenti. 圣经中从来没有说过有一天那个神迹会停止。 Dulu waktu bertahun-tahun lalu, 那几年前的时候， saya pernah mendengar bahwa di Nigeria, di Afrika sana, itu banyak mujizat terjadi. 那我们常常听到神的仆人说，在尼日利亚那边常常发生许多神迹奇事。 Saya pernah mendengar bahwa ada hasil bumi yang ukurannya besar-besar, Tuhan memulihkan. 我有听过以前那边的很多的那些水果都很大，神都恢复他们。 Saya pernah mendengar wortel itu ukurannya segede tangan. 我也有听过他们的红萝卜跟手这么一大只。 Bahkan dulu waktu saya remaja, itu banyak sekali KKR. 当我还青年的时候，很多的特会， Saya mendengar begitu banyak kesembuhan, pemulihan terjadi pada saat kebaktian itu. 我也是听见很多神奇奇事发生在那个特会中。 Itu di Indonesia. 那是在印尼。 Tapi akhir-akhir ini udah zaman di akhir zaman ini udah jarang mendengar mujizat terjadi di mana-mana, bahkan di gereja kita sendiri. 但是现在就是很少听说过有神迹奇事发生，甚至在我们教会里。 Apa yang terjadi? 那到底发生了什么事？ Apakah artinya Tuhan sudah berhenti bekerja? Mujizat itu berhenti bekerja? 是我们的神今天停止工作了吗？ Nah, penyebabnya adalah 唯一的原因之一是， kenapa kita jarang melihat mujizat terjadi di zaman sekarang adalah karena hati yang jahat dan tidak percaya. 我们今天很少看到神迹奇事的，因为就是我们有一颗邪恶的心。 Hati yang tidak percaya itu akan menghentikan setiap pekerjaan Allah di tengah-tengah kita. 那不信的心呢，会阻止神在我们中间的工作。 Kenapa? Karena kita beroleh keselamatan dan pertolongan itu karena kasih karunia Allah dan kita dengan iman menerimanya. 阿们。我们因为神的恩典，而且我们得着救恩和帮助，因为信而得救。 Di Alkitab dikatakan bahwa tanpa iman tidak seorang pun bisa berkenan di hadapan Allah.
那在圣经中说，没有信心，我们就是不能讨神喜悦。 Kita melihat yang menggerakkan begitu banyak mujizat itu adalah iman. 我们看见发生很多很多的神迹，因为是相信。 Lawan dari iman adalah hati yang 那信心的反面就是不信的心。 tadi saya bilang hati yang tidak percaya itu menghalangi pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita, bahkan di tengah bangsa kita ini. 阿们。刚刚提莫已经说了，不信的心会拦阻神在我们生活中，甚至我们国家中一切的工作。 Tidak usah kita ngomongin di zaman sekarang ini. 我们不要谈到这个时代， Kita melihat contoh di dalam Alkitab di mana ketidakpercayaan itu juga menghentikan sebuah mujizat. 我们看圣经中所写的，如果没有信心的话，就是没办法行神迹。 Kita lihat dalam Matius 13 ayat 5758, ini sebuah highlight-nya. 我们看圣经中，在马太福音13章第57跟58节。 Sebelum baca ini saya akan ceritakan latar belakangnya dulu. 那还没有读，我们先说它的背景。 Jadi pada saat itu Tuhan Yesus menyembuhkan pergi ke kampung halamannya yaitu Nazaret. 那当时耶稣是去他的家乡，就是拿撒勒。 Tuhan mengajar di situ, Tuhan melakukan mengajar di rumah ibadahnya. 主是在会堂那里教训人。 Kita melihat bahwa Tuhan melakukan banyak mujizat di kota-kota lain. 我们看耶稣行很多的神迹在每一个城市。 Tuhan menyembuhkan orang lumpuh, Tuhan menyembuhkan orang buta, orang yang kerasukan setan. 那主医治了很多瞎子的人啊，还有那个瘸腿的人啊，还有死的复活的人。 Tapi pada saat Tuhan balik ke kampung halamannya di Nazaret, 那当耶稣回到他自己的家乡，也是在拿撒勒的时候， setelah mengajar di rumah ibadah, orang-orang Nazaret itu mulai mempertanyakan Tuhan. 那当耶稣在他的会堂，他家乡会堂来教导的时候，很多人在问他这个教导。 Mereka bertanya, ini orang dapat hikmat dari mana? Pakai kuasa apa melakukan mujizat? 那他们是在很稀奇的，这个人从哪里来的？这个何等的智慧？他从用什么能力来行这些异能？ Bukankah Yesus ini anak tukang kayu? 这个耶稣不是一个木匠的儿子吗？ Bukankah mamanya itu namanya Maria, saudaranya itu Yusuf, Yakobus, dan lain-lain? 他的母亲不是叫玛利亚吗？他的弟兄不是叫的雅各、西门还有犹大吗？ Nah, kalau di zaman Israel saat itu, 那当以色列的时代的时候， kalau seseorang dipanggil menurut nama mamanya, 那当一个儿子被称为他的母亲的名字的时候， itu adalah sebuah penghinaan. 那就是一个很被人家看不起的。 Karena biasanya kalau kita lihat di Alkitab itu tulisannya Yesus bin Yusuf, benar nggak? 那我们常常看圣经说，就耶稣谁的儿子，谁的耶稣约瑟的儿子。 Tapi pada saat itu orang-orang pada bilang, bukankah mamanya Maria? 那当时人家不是说他的母亲不是叫玛利亚吗？ Mereka sebenarnya sedang meremehkan, menghina Yesus. 那当时其实他们很看不起耶稣。 Mereka melihat kenapa Yesus yang adalah seorang anak tukang kayu tapi begitu berhikmat dan begitu banyak pengikutnya. 那因为他当时他想说，这个耶稣是一个木匠的儿子，为什么他能够有智慧来行这个些异能，还有很多他的追随者。 Mereka menganggap Yesus tidak memiliki pendidikan seorang imam, pendidikan seorang guru. 因为他们想说，耶稣从来都没有一个老师，还有没有受过宗教的教育。 Akhirnya dikatakan di ayat 57. 在57节说。 Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. 那他们就57节说，他们就厌弃他了。耶稣对他们说，大凡先知除了本地本家之外，没有不被人尊敬。
Kemudian di ayat 58 dikatakan bahwa oleh karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di situ. 那在58节说，耶稣因为他们不信，就在那里不多行异能了。 Kita melihat bahwa ketidakpercayaan orang-orang di situ membuat bukannya Yesus tidak bisa melakukan mujizat, tapi membuat mereka tidak bisa menerima mujizat. 那我们看看呢，因为他们的不信，不是耶稣不行神迹，因为他们不信，就是没办法行神迹。 Bukankah Tuhan Yesus itu Allah, dia bisa melakukan banyak hal, tetapi karena tidak ada kepercayaannya mereka, hati yang tidak percaya, maka tidak ada mujizat terjadi. 其实耶稣可以行很多的神迹，但是因为他们不相信，所以神迹就没有在那里发生。 Kita melihat bahwa begitu berbahayanya hati yang tidak percaya. 我们看那个一个不信的心真的很危险。 Seringkali kita hatinya tidak percaya, akhirnya kita menutup, kita menghalangi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. 常常因为我们的不信，所以拦阻神的工作。 Mungkin kita sendiri dalam pelayanan seperti itu. 那可能我们在服事上也是这样子。 Pada saat kita melayani orang, seperti Yesus, kita ditolak dari mana asal. 那当我们服侍人的时候，可能会被人家拒绝。 Kalau kita melayani ke gereja lain, orang akan melihat, wah ini hamba Tuhan yang luar biasa. 那可能当我们在别个教会来服侍的时候，人家就会说：“哎，这个神的仆人哦，了不起。” Orang di tempat di gereja itu orang lain bisa menerima begitu banyak mujizat. 那别个教会可以领受，可以发生很多的神迹。 Tapi pada saat kita melayani di gereja sendiri, jemaat-jemaat udah pernah melihat kita, saya udah kenal orang ini, udah biasa. 当我们自己的教会服侍的时候，会有就会说：“哎，我这个人我知道他是谁。” Akhirnya tidak terjadi apa-apa di dalam gereja sendiri. 所以自己的教会里就没有发生什么神迹。 Nah, jadi mujizat itu terjadi bukan karena siapa yang melakukan, 所以神迹发生不是谁来做， tapi karena hati yang percaya. 但是因为信。 Oke, kita melihat ada menarik. Kita lihat ada sesuatu yang menarik pada saat Tuhan Yesus menyembuhkan orang tuli dan orang buta. 那我们看当耶稣来医治一个聋哑的人，这还有一些蛮有趣的， Nah, ini di cerita lain ya. 就是不一样的人。 Kita lihat di Markus 7 ayat 33. 我们看马可福音第7章33节， Ini suatu hari Yesus menyembuhkan orang tuli. 那就是有一天耶稣来医治这些聋子。 Dikatakan Yesus memisahkan dia, orang tuli itu, dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, cuman Yesus dan orang tuli itu. 那当时耶稣领他离开众人，然后剩下他跟耶稣跟这个聋子。 Mereka Tuhan Yesus pisahkan dia dari orang itu, dari orang banyak, tinggal Yesus dan orang tuli itu sendiri berdua. 那耶稣就带领他离开众人，剩下耶稣跟这个聋子2个人。 Baru Tuhan melakukan mujizat, Tuhan memasukkan jarinya dan mudah meraba lidah orang itu sehingga orang itu sembuh. 然后耶稣才去行神迹来医治，用他的指头来扇他的耳朵。 Nah, kita lihat kejadian berikutnya, mujizat berikutnya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. 我们看下一个神迹是耶稣来医治了一个瞎子。 Dikatakan Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. 耶稣拉着这个瞎子的手，领他到村外。 Lalu meludahi mata orang itu dan meletakkan tangan atasnya. 后来耶稣就涂抹来抹他的眼睛上， Akhirnya orang buta itu sembuh, bisa melihat. 所以这个瞎子就能够看见得医治了。 Apa persamaan dari kedua cerita itu? 那我看这个2个人的故事有什么不一样的，有什么一样的？ Persamaannya adalah kedua orang yang mau disembuhkan itu Tuhan pisahkan. 那唯一同样的是，耶稣把他们2个带离了众人。 Tuhan pisahkan dari orang banyak, orang kampung itu. 耶稣把他们2个带离这些村里面的人。 Kenapa Tuhan harus pisahkan?
为什么神要把他们带离他们离开这些人？ Karena orang-orang banyak itu, orang yang di kampung itu adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan. 因为很多大部分住在村子里面的，他们就是不相信神。 Banyak sekali, seringkali dalam pelayanan kita, 那常常在我们服事上， pada saat kita melayani, kita mendoakan orang, 那当我们为一个人服事，为他祷告的时候， banyak orang di samping-samping kita, di sekitar kita itu akan ya ngomong sana ngomong sini. 那可能在我们的周围的人呢，会说一些话。 Orang-orang tidak percaya, mereka akan meragukan mujizat itu. 那还没有信主的人，他们就会怀疑这个神迹。 Mereka akan bilang, benar nggak sih bisa disembuhkan? 可能他们会说，哎，真的能够医治有效果吗？ Apakah bisa langsung sembuh? 可以马上就是痊愈吗？ Kok cara doainnya kayak gitu ya? 为什么要这样子祷告呢？ Kok ini, kok itu, banyak sekali. 为什么这个和为什么那个？ Bayangkan kalau orang yang sedang didoakan itu, yang dilayani itu, mendengar perkataan di sekelilingnya yang melemahkan iman, 那当这个被祷告的人，他听到这个周围说这些话， itu akhirnya orang itu akan kehilangan imannya. 可能这个我们要服侍他的人，他的信心就会渐渐的不见了。 Jadi kita mesti memisah orang yang kita layani itu keluar. 所以我们把这个我们要为他祷告的，把他带出去。 Bukan berarti bahwa dia tidak boleh ketemu dengan orang-orang. 不是说他不能跟这些人在一起， Kita pisahkan, kita layani, kita kuatkan imannya dia. 我们带他出来先，我们先兼顾他。 Kemudian pada saat dia sudah dipulihkan, kita harus memberikan dia makan. 那当他医治被恢复的时候，我们要给他吃一个东西。 Kita memberikan dia makanan rohani, yaitu masukkan dia ke dalam kelompok sel, ke kul. 我们要给他属灵的灵粮，就是把他带到我们的小组里面， Bergabung dengan orang-orang percaya lainnya. 跟一切已经相信神的在一起。 Kemudian dia juga harus sering mendapatkan firman Tuhan agar rohnya bertumbuh. 他也要常常要听一些神的话，让他的灵魂、他的灵能够成长， Jadi imannya makin bertumbuh. 让他的信心越来越成长。 Nah, kita masih hati-hati bahwa ketidakpercayaan ini bukan terjadi di luar gereja saja. 所以我们要小心，这个不信不单单是在教会的外面， Bukan saja hanya pada saat kita melayani di luar gereja baru bisa ketemu orang tidak percaya. 不是我们在教会的外面教会之外去服侍才能够遇见这些不信的人。 Di dalam gereja kita sendiri pun, di dalam anak-anak Tuhan itu bisa terjadi orang-orang yang tidak percaya. 在教会里啊，在我们神的儿女当中，还是有人不相信的。 Kita bisa melihat saudara kita didoakan, kita pada saat kita melihat, kita tidak terima, kita tidak percaya itu terjadi. 当我们看到我们弟兄姐妹被祷告的时候，我们不相信，所以 Pernah nggak kita pada saat lagi kita dipanggil ke depan berdoa, terima kesembuhan? 那有没有记不记得我们有时候被叫到前面来，人家为我们祷告？ Orang lain yang didoakan, kita dalam hati yang kayak, ini benar nggak sih, itu benar nggak sih? Gitu. 那当其他人被祷告的时候，我们心里会在想，这个是真的吗？ Atau kita didoain, tapi kita dalam hati berpikir, kok nggak ngerasa apa-apa ya, kok nggak ngerasa ini, itu ya. 还是当时我们被祷告，但是我们心里在说，哎，我什么都没有感觉到， Jadi kita tidak menggunakan iman, hati kita tidak percaya. 所以我们就是不相信，因为我们就是不相信。 Kita lihat di dalam Ibrani 3 ayat 12, 我们看希伯来书第3章12节， ini dikatakan bahwa waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah itu. 在希伯来书第3章12节说：“弟兄们啊，你们要谨慎，免得你们中间或者有人存着不信的恶心，把永生的神离弃了。” Ayat ini dituliskan itu bukan buat orang yang di luar Tuhan.
那这些经文不是写在神之外的人， Dikatakan bahwa hai saudara-saudara waspadalah. 所以这里就说弟兄们，你们要谨慎。 Kalau dipanggil saudara artinya satu keluarga. 那当被称呼弟兄，就是我们一家人了， Berarti dengan saudara seiman kita, keluarga di dalam Tuhan. 那就是我们在属灵的家人。 Artinya di dalam gereja pun itu kita harus waspada karena bisa saja kita hatinya jahat dan tidak percaya. 所以不单单我们在教会中，也是有时候我们会不信。 Nah, orang yang dikatakan hatinya tidak percaya itu seperti orang yang murtad berbalik dari Allah. 因为一个有邪恶和不信的心呢，是被视为说悖逆或者是离弃神的。 Bayangkan begitu ekstrimnya, orang yang tidak percaya itu jadi murtad dari Allah yang hidup. 我们可以想象这个多严重，因为就是不信，就是代表悖逆。 Kita akan berpikir bagaimana mungkin. 我们可能在想，怎么可能会呢？ Nah, kita melihat apa saja yang menyebabkan hati kita tidak percaya, walaupun kita sudah jadi anak Tuhan. 所以我们看有几个例子来，为什么我们不信？虽然我们是神的儿女。 Pertama, kita lihat kita terbiasa dengan keadaan kita selama ini sehingga kita tidak berharap lagi kepada Tuhan. 那第一呢，是因为我们习惯了我们目前的处境，所以不再对上帝抱有希望。 Kita udah terlalu nyaman dengan kita saat ini. 因为我们对现在我们的情况还感受到很满意。 Kita merasakan bahwa ada pertolongan, ada mujizat atau tidak, udah biasa aja, tetap jalan kok hidupnya. 我们觉得虽然没有神迹奇事和没有神的帮助，还是一样活着。 Mau hidupnya panggilannya digenapin, mau mencapai tujuan hidup atau enggak, ya sudahlah, yang penting saya hidup lah. 虽然我们的目的或是我们的梦想有没有达到，我还活着就好了。 Kita sudah terbiasa, kita sudah nyaman. 因为我们就习惯了，我们就觉得很满意了。 Sama seperti orang Israel waktu keluar dari Mesir, 就像以色列当初从埃及出来， mereka sudah terlalu nyaman di dalam Mesir. 因为他们在那个埃及中就觉得很舒服了。 Mereka sudah biasa aja, mereka tidak terlalu memikirkan anak-anak perjanjian di depan. Mereka tidak memikirkan tanah Kanaan di depan. 因为他们从来都没有想过应许之地， Nah, akhirnya mereka 40 tahun di padang gurun. 所以他们在40年在旷野里打转。 Bayangkan begitu berbahayanya mereka hanya sampai 40 tahun akhirnya mati semua di padang gurun. 我们可以想象那40年，他们通通都死在旷野里。 Kedua, kita melihat 那第二个点，我们要看 timbul iri hati karena kita selalu melihat perbuatan ajaib itu pada orang lain, tapi kita tidak alami sendiri. 那第二点是嫉妒的产生，是因为我们总是在别人的身上看到神的奇妙的作为，而且自己却没有经历到。 Coba, pernah nggak kita alami seperti ini? 我们有没有经历到这样子？ Kita melihat di gereja, ini disembuhkan, yang itu disembuhkan. Kok saya enggak? 我们看看，我们常常听，哎，这个被医治，这个被恢复，为什么我没有？ Yang ini diberkati, yang itu diberkati, kok saya enggak? 这个被祝福，那个被祝福，为什么我没有？ Akhirnya kita iri hati, kita bersungut-sungut, 所以我们就感到嫉妒，所以我们就抱怨， kita merasa Tuhan nggak perhatikan kita. 而且我们就觉得，哎，神不听我的。 Padahal belum waktunya Tuhan. 就算现在还不是神的时间， Nah, jadi ini menyebabkan hati kita mulai mengeras, kita mulai tidak percaya lagi sama Tuhan. 所以这些就是让我们的心变刚硬了，我们再不相信神了。 Kita melihat yang nomor 3, selalu melihat ke masa lalu. 我们看这第三点，我们总是回顾过去。 Tadi saya bilang bangsa Israel dibawa keluar Mesir ke tanah perjanjian. 那刚刚我已经提到了以色列被带出埃及到了应许之地。 Kita melihat pada saat perjalanannya
orang Israel selalu melihat ke masa lalu, membayangkan Mesir itu begitu nyaman. 我们看看，在以色列在路途中的时候，他们一直回忆在那个埃及的生活。 Ada makanan yang enak, ada bawang, ada timun, ada daging, ada ini itu. 有很多很好吃的，有肉啦，有红瓜啦，有地瓜啦，什么都有。 Nah, ini membuat mereka bersungguh-sungguh dan membangkitkan murka Tuhan. 所以他们就是一直抱怨，就是引起神的那个愤怒。 Hati mereka menjadi degil dan juga jahat. 所以他们的心就变得很邪恶，而且很顽固。 Tuhan itu mau bawa kita masuk dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lainnya yang lebih tinggi. 阿们，神是要把我们带到更高的荣耀里。 Mari kita nggak mengingat-ingat masa lalu kita. 所以啊，我们不要再留恋我们的过去的荣耀。 Baik itu masa lalu yang buruk ataupun masa lalu yang baik. 不管我们过去好还是坏的， Jangan kita bandingkan, jangan kita pengen seperti masa lalu lagi. 我们不要一直去做一个比喻，不要一直想回到过去。 Kita melihat ke depan, kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik di depan. 我们一定要往前看，我们希望未来要更好。 Karena kalau kita selalu melihat ke masa lalu, kita membatasi Tuhan. 因为如果我们一直回想的时候，我们就是限制神。 Kita membatasi kenapa Tuhan tidak melakukan seperti yang masa lalu. Padahal Tuhan mau melakukan sesuatu yang lebih besar di masa depan. 我们一直怀疑为什么神不做像过去的事，其实神要为我们做未来的事。 Jadi jangan membandingkan dengan masa lalu, jangan melihat ke masa lalu lagi. 所以我们不要一直去跟背后来做一个比喻。 Keempat, kita kompromi dengan pemikiran dunia. 那第四点就是我们妥协与世界的观点。 Kalau kita kompromi dengan pemikiran dunia, di mana dunia adalah isinya orang-orang yang tidak percaya Tuhan, 那如果我们一直妥协与世界的观点，因为世界里充满人不相信神， otomatis kita pun lama-lama akan terpengaruh dan kita menjadi tidak percaya. 所以久而久，我们也会跟他们一样，越来越不相信我们的神。 Kita masih tinggal di dunia, tapi Tuhan bilang kita bukan berasal dari dunia ini. 虽然我们还活在这个世界上，但是神说我们不属于这个世界。 Orang-orang dunia ini tidak mengenal Tuhan dan hidup dalam kejahatan. 因为这个世界的很多不相信神，他们就活在他们的邪恶中。 Kita sudah menjadi anak Tuhan, kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita. 因为我们已经相信神了，所以我们的思想已经要被改变。 Diubah berdasarkan apa? Firman Tuhan. 那我们用什么来改变我们的思想？神的话。 Kita harus tinggal dalam firman Tuhan dan pikiran kita akan diubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. 所以我们每天活在神的话中，让我们的心思意念每天都被更新。 Sehingga kita tahu apa yang berkenan, apa yang sempurna bagi Tuhan. 所以我们知道什么是讨神喜悦的，什么是完全的。 Oke, kita lihat yang nomor 5, apa yang menyebabkan hati tidak percaya? 所以我们看第5点， Iman yang tidak pernah bertumbuh karena penderitaan dan himpitan dunia. 没有信心，因为世界的苦难和生命的破碎，让我们的信心都不能成长。 Kita ingat pada saat Tuhan memberikan perumpamaan tentang benih yang ditabur. 那我们记得，当耶稣说到一个benih yang ditabur. 本地的大部分，那个就是撒种的比喻。 Nah, itu benih itu ada yang tidak bisa bertumbuh mati karena penderitaan dan himpitan dunia. 那有的没有没办法长出来，因为就是世界的苦难。 Kalau pada saat kita memiliki hati yang mau diajar, kalau kita memiliki 那 hati yang 当我 mau 们拥有 diajar, 一个受教的心， firman Tuhan yang ditabur itu akan gampang untuk bertumbuh. 当我们有受教的心，那我们神的话就是有很容易的成长， Dan bisa berbuah iman berkali-kali lipat. 那能够结出了那个信心的果子出来。 Tapi kalau hati kita hanya diisi oleh penderitaan, kesukaran, himpitan, kekhawatiran, ketakutan, 那当我们的心被这些惧怕啦、这些忧虑、恐惧来充满的时候，
firman Tuhan tidak pernah punya tempat untuk bertumbuh, 所以我们信心就是无法成长，神的话也无法成长， maka iman. 无法成长出来。 Nah, jadi kalau iman kita tidak bertumbuh, ya nggak percaya. 那所以如果我们没有信心，我们就是不会相信了。 Bab ke-6, 我们看第6点， memendam kekecewaan kepada Tuhan dan menolak Tuhan saat situasi tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. 那当情况不符合我们的预期时，对神会感到失望并拒绝神。 Kita lihat tadi di cerita pada saat Tuhan Yesus ditolak. 那刚才我们已经看到耶稣被拒绝的时候， Orang-orang di Nazaret itu kecewa dan menolak Tuhan. 那在拿撒勒的人，他们失望，他们都对神失望，所以他们就拒绝耶稣。 Kita pun bisa seperti itu saat kita hanya berfokus pada rencananya kita. 那如果我们最专注于我们自己的思想，我们会成为这样的人。 Kita maunya Tuhan berjalan sesuai dengan rencananya kita. 我们是希望我们一直要神照着我们的计划来行。 Tuhan, saya mau ini terjadi dengan cara A, B, C, D. 主啊，我想这个是要这样子行，就是 A B C D。 Tolong Tuhan lakukan seperti A, B, C, D sesuai urutannya ya, A, B, C, D ya. 主啊，求你这样子完全就是照着 A B C D。 Kita yang atur Tuhan. 那是我们来安排我们的神。 Padahal kita tahu rancangan manusia bukan rancangan Tuhan. 但是我们知道我们的计划不是神的计划。 Kali Tuhan merubah rancangan itu, kita akhirnya kecewa. 当神来改变那个计划的时候，我们就失望， Kita menolak Tuhan. 我们就会拒绝神。 Padahal kita tidak tahu apa yang sudah Tuhan sediakan di depan kita. 所以我们都不知道神为我们预备些什么， Jadi mesti hati-hati. 所以我们要小心，要谨慎。 Yang terakhir kita lihat penyebab hati tidak percaya adalah hati yang penuh dosa dan tidak dibereskan. 那第7点，我们看心中充满了罪恶不安， Ini sangat berbahaya sekali. 这是很危险的。 Hati kita pada dasarnya penuh dengan dosa dan kita harus selalu bereskan. 因为我们的心常常都会充满罪，所以我们常常就是要来处理它。 Kita harus pulihkan setiap luka kita. Kita minta ampun di hadapan Tuhan setiap dosa-dosa yang kita lakukan. 所以我们要处理好我们自己的伤口，我们要来到神的面前来向他悔改认罪。 Karena kalau hati kita dibereskan penuh dengan dosa, tidak ada ruang bagi iman untuk bertumbuh. 那当我们的心被处理没有罪的时候，被恢复的时候，所以罪就是没办法在那里。 Kalau kita terus penuh dengan dosa, kita tidak bertobat, lama-lama akhirnya kita meninggalkan Tuhan. 那当我们心充满了罪，而且我们没有向神悔改认罪，我们久而久我们就是会离开神。 Amin. Amin. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa bersihkan hati yang jahat? Kita mau bereskan hati yang tidak percaya ini. 那有什么方法让我们远离神，远离这些不信之心呢？ Siapa yang mau bereskan sekarang kita mau bertobat di hadapan Tuhan? 谁要像今天这样神悔改认罪？ Biar hati kita terus percaya terhadap setiap rencana Tuhan. Amin. 让我们的心永远一直相信神，相信神的计划。 Pertama, kita bereskan dosa kita datang di hadapan Tuhan. 那第一呢，我们要来到神的面前， Kita pulihkan setiap luka-luka kita. 我们要远离罪和之意伤口。 Tadi dikatakan dosa itu menyebabkan hati kita jahat. 那刚才已经提了说，罪让我们的心成为一个邪恶的心。 Setiap Tuhan ingatkan akan dosa kita, datang di hadapan Tuhan, kita minta ampun. 每一次神在提醒我们有罪的时候，我们就要快快的来到神的面前，向他悔改认罪。 Saat Roh Kudus menerangi kita, memberitahukan kita lukanya ada di mana, 当圣灵来光照我们，来提醒我们那个伤口在哪里的时候， kita minta Tuhan pulihkan. 我们就求神来恢复。 Kita minta saudara seiman kita untuk melayani kita. 我们就跟我们的家里的我们的属灵的家人来为我们代祷。 Setelah itu kedua kita perkatakan firman Tuhan.
那第二点就是我们要宣讲神的话， Iman timbul dari pendengar firman Tuhan. 因为信心是来自听神的话。 Kalau kita merasa hati kita tidak percaya, kurang beriman, 那当我们就觉得我们的心不相信，而且缺了信心， ya kita harus latih iman itu. 那我们就来训练我们的信心。 Iman itu seperti otot di dalam badan kita yang harus kita latih. 那信心就像一个筋在我们的身体里，我们常常要来训练它。 Makin kita latih akan makin besar ototnya. 那我们越训练它，它就越来越大。 Kalau kita sering memperkatakan firman Tuhan, kita keluarkan dengan suara, iman kita akan timbul. 阿们。当我们常常宣讲神的话的话，我们听久了，我们信心就会成长。 Pada saat kita baca firman Tuhan, perkatakan, keluarkan suara. 那当我们读神的话，我们就要读出声来。 Kita banyak berdoa dalam bahasa roh, keluarkan suara. 那当我们用方言来祷告，我们就是出声，用大声一点来祷告。 Amin. 阿们。 Kita bangkitkan iman kita setiap hari. 我们要兴起我们的信心每一天。 Ketiga, kita berserah penuh kepada rencana dan caranya Tuhan. 那第三点是我们完全顺服神的计划和他的方式。 Kita pada saat tadi dikatakan kalau kita sampai menolak Tuhan, kecewa pada Tuhan karena tidak sesuai dengan rencana kita. 那刚才已经提到了，如果我们因为神不按照我们的计划，而且我们对神失望，而且拒绝神的时候， maka saatnya sekarang kita menurut sama Tuhan, ikutin caranya Tuhan. 现在我们就要开始顺服，学习顺服神，顺服他的方式。 Bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau ikut rencana Tuhan, bukan rancangan saya sendiri. 对神说：“神啊，我要按照你的计划，不是按照我的计划。” Karena Tuhan yang tahu apa yang terbaik buat saya. 因为神知道最好的。 Bangkitkan iman saya. 兴起我的信心。 Nah, kemudian baru setelah itu kita bisa alami Tuhan secara pribadi. 那我们才可以自己经历到，亲自经历到神。 Saat kita sudah benar-benar percaya kita mau ikuti rancangannya Tuhan, rencananya Tuhan, 当我们要顺服于神、顺服神的旨意的时候， baru kita bisa ngalami Tuhan. 我们才能够亲自来经历到神。 Mungkin selama ini kalau kita belum mengalami Tuhan karena kita belum berserah penuh sama Tuhan. 可能为什么我们常常没有经历到神？因为可能我们没有真正的依靠神。 Kita maunya Tuhan ikutin cara kita, makanya ya nggak ngalamin Tuhan secara pribadi. 我们每次要神按照我们的方法，按照我们的计划。 Baru Tuhan mau kasih jalan, kita udah mikirnya yang lain. Akhirnya nggak jadi jalan Tuhan. 当神要为我们开一条路的时候，我们没有听神的，所以我们不知道神已经为我开路了。 Yang ada kita berpikir Tuhan nggak ngapa-ngapain dalam hidup kita. 我们会一直想，神在我们生命中什么都没做。 Saya ingat ada cerita, ada orang tenggelam. 那我有听过一个故事，有一点快要沉下去了。 Ada orang tenggelam, dia berdoa Tuhan menyelamatkan dia. 那他就向神祷告，神就救他。 Terus datang sebuah kapal nelayan, bilang, sini saya mau selamatkan kamu, ayo ke sini. 然后来一个渔夫的船来跟他讲，来，我救你了。 Orang yang tenggelam itu bilang, enggak, saya mau tunggu Tuhan selamatkan saya. 那这个人快沉下去的时候，他就跟这个渔夫说：“不用了，我等我的神来救我。” Kapal itu pergi, datang lagi kapal kedua. 那条船走了后，第二条船就来了。 Mau selamatkan dia lagi, panggil sini, ayo mau saya selamatkan. Orang itu bilang, enggak, tunggu Tuhan selamatkan. 那这个人又要救他，他就说：“不用了，不用，我等我的神来救我。” Begitu juga sampai akhirnya kapal ketiga. 神的来到这个第三条船也是同 Dia 样。 nggak mau diselamatkan, dia mau tunggu Tuhan yang langsung datang malaikatnya yang menyelamatkan dia. 他都拒绝这些的帮助，所以他等到神差派他的天使来救他。 Sampai akhirnya dia benar-benar tenggelam, mati. 到最后他真的沉下去，而且死亡。 Dia ditanya, kenapa kamu sampai waktu dia mati dia ketemu Tuhan. 那当他已经死了，他就遇见耶稣了。 Tuhan dia tanya Tuhan, Tuhan kenapa saya tenggelam, kamu nggak tolong saya? 那他就问神，神，那为什么当初我快沉下去了，你都没有来救我？
Tuhan bilang, itu saya kirim 3 kapal itu ngapain? 那神跟他讲，我已经差派3条船去救你了。 Emang kamu kenapa nggak terima pertolongan mereka? Mau tunggu seperti apa pertolongannya? 那你为什么不接受他们的帮助？你要等怎么样的帮助呢？ Kadang-kadang kita berpikir sesuatu yang supranatural di mana maunya melihat tangan Tuhan dari langit menolong kita. 那我们常常会想说，一个帮助是神从天上来伸他的手来帮助我们。 Ingat, rencana Tuhan itu tidak bisa kita batasin. 像我知道我们的神的计划没办法，我们没办法去限制神的计划。 Amin. Amin. Nah, kemudian kita bisa melihat 接下来我们看， kita tunduk dan taat kepada kehendak Tuhan. 我们就是顺服神的旨意。 Tadi sesuai dengan yang kita cerita tadi, ikutin rancangannya Tuhan, kita tunduk dan kita taat. 那像刚才讲的是说，我们跟着神的计划，我们顺服。 Nah, yang terakhir adalah kita tidak menjadi serupa dengan dunia. 那最后的就是我们不效法这个世界， Kita selalu masukkan pikiran firman Tuhan. 我们要常常进入神的话。 Kita tinggal di dalam firman Tuhan, kita lingkupi diri kita itu dengan firman Tuhan dan kasih Tuhan. 我们常常住在神的话和神的爱中， Sehingga hati dan pikiran kita itu terpelihara sempurna. 让我们的身心灵、我们的思想能够保持的完美。 Amin. Amin. Semuanya mau bereskan hati kita sehingga kita semakin percaya sama Tuhan. 那我们今天晚上要来处理我们的心，让我们的心越来越相信神。 Oke, selanjutnya saya serahkan pada Ibu Debbie. 现在我们接下来给珍姐。 Amin，是的，不要效法这世界。 Ya, amin. Jangan sampai kita menuruti dunia ini. 乃是心意不断的更新而变化。 Melainkan biarlah kita selalu berubah oleh pembaharuan akal budi. 我们的神是做新事的神， Tuhan kita Allah yang melakukan hal-hal baru. 是有创意的神， Allah yang penuh dengan kreativitas. 所以也不要用我们的小小的脑袋去限制神的工作。 Jadi kita jangan pakai otak kita yang kecil ini untuk membatasi cara kerja Tuhan. 我们说这条路是一个信心的道路， Kita bilang bahwa jalan ini adalah jalan iman. 有的时候也会讲说这是一条十字架的道路。 Dan ada kalanya kita juga katakan bahwa ini adalah jalan salib. 那你一定会想，哎呀，苦啊，苦啊，苦啊的。 Kalau kita sudah bicara seperti itu, kita akan berpikir, waduh berarti penuh dengan penderitaan dan kesukaran, pahit deh. 其实我告诉你，你真正认识神的人呐、你在地可以在如同在天的。 Sebenarnya kalau saya mau katakan ketika kita benar-benar kenal Tuhan, maka kita akan merasakan hidup di dunia seperti di surga. 我们一直谈信心，信心。那么你知道你到底信的是谁吗？ Kita membahas tentang iman, kita perkatakan sering tentang iman. Tahukah siapa yang kita percayai? Iman adalah percaya. 你晓得，在圣经上面讲是说，神称那个不信的人是恶心，不信的恶心。 Nah, di dalam Alkitab ditulis Tuhan mengatakan bahwa orang yang tidak percaya itu adalah orang yang hatinya jahat. 恶心就代表你这个人是个恶人。 Nah, orang yang punya hati jahat berarti orang ini orang jahat. 不，刚刚迪波也讲过，不信哦会产生不顺服，会产生顽梗、悖逆、埋怨。 Nah, tadi Timo katakan ketika kita tidak percaya itu akan menimbulkan hati yang memberontak, hati yang degil. 可以了吧？重点呐、重点是如果我们不信哦，会惹神的怒气，惹神发怒。 Nah, intinya adalah ketika kita tidak percaya, maka kita akan membuat Tuhan menjadi marah, murka. 我们在圣经上看到哈，因为以色列子民的不信， Di dalam Alkitab kita bisa lihat karena ketidakpercayaan bangsa Israel, 这个因为他们的不信，神被逼到一个地步哦， sehingga Tuhan terdesak oleh ketidakpercayaan mereka sampai kepada satu titik. 神已经不再为以色列人做任何的事情了。
Yaitu titik di mana Tuhan tidak mau lagi melakukan apapun buat bangsa Israel. 哇，千万不要得罪神到一个地步，让神不能为我们做什么。 Jangan sampai kita menyudutkan Tuhan sehingga Tuhan tidak mau lagi melakukan apapun bagi kita. 那是一个非常可怕的事情。 Ini adalah hal yang sangat mengerikan. 神要我们像摩西一样，不只是看着神的作为， Tuhan mau kita seperti Musa, tidak hanya melihat atau menyaksikan pekerjaan Tuhan, 而且是要明白神的心意和神做事的法则。 melainkan juga harus mengerti akan hatinya Tuhan dan tahu akan aturan Tuhan dalam melakukan segala hal. 我们刚刚看到了，因为我们信神就多行神迹，如果我们不信，神迹其实就不在我们身边发生了。 Nah, seperti tadi kita lihat bahwa karena percaya, maka Tuhan melakukan perkara ajaibnya. Tapi kalau kita tidak percaya, maka tidak ada mukjizat yang terjadi. 你有没有去注意啊？在四福音里面，耶稣是医治了每一个来求他医治的人。 Coba kita perhatikan di dalam dari 4 Injil Perjanjian Baru, di mana Tuhan menyembuhkan setiap orang yang datang kepadanya untuk minta disembuhkan. 在罗马书10章17节的时候，信道是从听道来的。 Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan 听 pendengaran 道 oleh 是 firman. 从基督的话来的。 Nah, pendengaran oleh firman Kristus. 希腊文的意思啊，就是信心，就是听神的话。 Nah, dalam bahasa Yunani, iman itu artinya iman yang kita dari pendengaran, artinya mendengar firman Tuhan. 就是听神的话而来的信心。 Jadi iman itu timbul karena mendengarkan perkataan atau firman dari Tuhan. 刚刚我们又在讲呢，你有没有读圣经啊？你有没有信神的话？你有没有行神的话呢？ Tadi Timo ada singgung, apakah kamu ada baca Alkitab, percayakah akan perkataan firman Tuhan? 你会发现哦，我们在圣经里面，我们常常圣经哦，我们会挑着读，也会挑着信。 Perhatikan seringkali kita ketika membaca Alkitab itu kita suka pilih-pilih. 然后有的时候我会用我们的脑袋来过滤圣经。 Kalau kita sering pakai pemikiran kita itu untuk menyaring isi Alkitab. 通得过我们逻辑的，我们就相信；通不过的，我们就不信。 Kalau sesuai dengan logika kita, kita percaya. Kalau tidak, kita tidak mau percaya. 好，那么如果我们要活在信心的领域里面，我们就必须要听神的话。 Nah, kalau kita mau hidup di dalam iman, maka kita harus percaya mendengarkan firman Tuhan. 我再来讲一个故事， Saya mau bagikan satu cerita. 放心，很短， Tenang, pendek saja. 在圣经3个福音书里面都有记载。 Nah, ini tercatat di dalam 3 Injil. 耶稣医治了一个被鬼附的患癫痫的孩子。 Nah, yaitu tentang Yesus menyembuhkan seorang anak penyakit ayan yang kerasukan setan. 这里圣经上面是记载的是说，耶稣到了门徒那里， Di sini dikatakan Yesus mendatangi murid-muridnya. 看见有许多的人围着门徒他们。 Nah, lalu dia lihat ada banyak orang mengurumuni murid-muridnya. 有一个人呢，就来见耶稣， Terus ada satu orang dia datang ke depan Yesus. 他就跪下来跟耶稣喊着说：“主啊，主啊，怜悯我吧，怜悯我的独生子吧。” Lalu dia berseru, Tuhan, Tuhan, berbelas kasihan padaku, kepada anakku satu-satunya. 哎呀，我的儿子被哑巴的鬼给抓住了， Anakku sudah dirasuki roh bisu, 他也害癫痫的病， sehingga dia juga jadi menderita sakit ayan. 他很苦很苦他屡次跌到水里，也跌到火里。 Dia sangat menderita, seringkali jatuh ke dalam api atau ke dalam air. 这个鬼还叫他抽风， Dan roh jahat ini membuat dia jadi mengamuk.
他的口中也流出了很多的白色的唾液来。 Lalu membuat ketika dia mengamuk itu mulutnya jadi berbusa. 这个鬼是重重的伤害我的孩子耶。 Roh ini terus menyiksa, melukai anakku. 耶稣啊，这个孩子的父亲哦，就跟耶稣说：“耶稣，我求求你，我求你的门徒，可是你的门徒没有办法医好我的孩子耶。” Dan ayah anak ini bilang, Tuhan Yesus, aku sudah minta murid-muridmu mengusir roh ini, tapi mereka tidak bisa. 他们也没有办法把这个鬼给赶出去。 Mereka juga tidak bisa menyembuhkan anak ini, tidak bisa mengusir roh jahatnya. 这个耶稣啊，如果你能够做什么，我求求你怜悯我们，医治我的儿子吧。 Tuhan Yesus, kalau engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami, kasihani, sembuhkan anakku. 耶稣对他说的一句话，这个话我们要记住哦。 Nah, lalu Yesus katakan sesuatu pada dia dan kita harus perhatikan dan ingat kata-kata ini. 耶稣对他说：“你若能信，在信的人凡事都能。” Yesus katakan, jika kamu percaya, maka tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. 哇，这个孩子的父亲当然马上就流泪泪说：“哦，耶稣，耶稣，我信，我信，我信，但是我的信心不足，求你帮助我。” Lalu ayah anak ini dengan sambil menangis berseru, aku percaya Tuhan Yesus, aku percaya, tetapi tolonglah aku yang kurang percaya ini. 你是不是时常也用这个话来跟耶稣祷告啊？ Kita sering nggak pakai berdoa dengan seperti ini ketika kita berdoa pada Yesus? 我是时常用这个话来跟耶稣祷告的。神啊，我信，但是我信心不足，求你帮助我。 Saya sendiri sering berdoa seperti ini. Tuhan Yesus, aku percaya tetapi imanku kurang, tolonglah aku. 当然了，耶稣就斥责那个鬼，那个鬼当然就从这个孩子的身上出去了。 Nah, tentu saja Yesus menegur keras roh jahat itu dan roh ini keluar dari si anak tadi. 孩子就痊愈啦。 Lalu anak ini sembuh. 后来啊，这个门徒啊就私底下问耶稣说：“耶稣啊，为什么我们赶不出这个鬼呀？” Lalu kemudian setelah itu murid-muridnya secara sendirian dengan Yesus bertanya pada Yesus, kenapa kami tidak bisa usir roh jahat tadi? 耶稣回答了一个很经典的，我们时常听到芥菜种的信心，对不对？ Nah, lalu Yesus menjawab dengan perkataan yang ini sangat-sangat inti ya. Kita sering dengar tentang iman biji sesawi kan? 耶稣说：“你们的信心小，你们若有信心，像一粒芥菜种，就可以把这个山从这边挪到那边。” Yesus menjawab, karena kamu kurang percaya. Kalau imanmu sebiji sesawi saja, kamu dapat berkata pada gunung ini pindah ke sana. 那么今天让我们来思考，什么是你若信，在信的人凡事都能呢？ Biarlah hari-hari ini kita merenungkan apa yang dikatakan, jika kamu percaya, maka tiada yang mustahil bagi orang percaya. 好，我们回到那个耶稣医治的那个现场。 Oke, mari kita kembali ke kondisi di mana Yesus menyembuhkan anak yang tadi kerasukan setan. 好，你们告诉我，那个信的人是谁呢？ Nah, coba katakan kepada saya, dari antara orang-orang yang ada saat itu, siapa yang punya iman? 是门徒吗？ Apakah para murid? 不是，圣经上说门徒的信心小，没有办法把鬼赶出去。 Bukan, karena Alkitab mencatat bahwa dikatakan iman mereka kurang, para murid, sehingga mereka tidak dapat mengusir roh jahat itu. 那信的人是孩子的父亲吗？ Apakah orang yang percaya di situ adalah ayah dari si anak yang kerasukan? 也不是，因为父亲说：“哦，我的信心小，我的信心不足。” Juga bukan, karena dia sendiri mengakui bahwa imannya kurang. 信的人是谁呢？是那个小孩吗？ Nah, apakah si anak yang kerasukan yang percaya? 当然不是啊，因为那个小孩子正好被鬼附着的，他的神志根本不清楚的，不可能有什么信心。 Ya tentu saja bukan, dia kan lagi kerasukan, tentu saja kesadarannya nggak ada, ya nggak mungkin dia bisa beriman. 更不要说旁边的那些群众了，那些刚刚题目有讲了，有些这些群众是干扰耶稣医治的。
Ya, apalagi orang-orang di sekeliling udah jangan bilang deh dia punya iman. Mereka bahkan seringkali adalah yang menjadi pengganggu orang yang lagi baru tumbuh imannya. 好，信的人，答案揭晓，就是耶稣。 Nah, jawabannya tentu saja orang yang percaya di sini adalah Yesus. 哎，跟我说，只有耶稣， Mari kita sama-sama bilang, hanya Yesus. 耶稣是有完全的信心， Di dalam Yesus ada iman yang sempurna. 因为耶稣是信心的创造者。 Karena Yesuslah yang menjadikan iman. 耶稣也是信心的完成者。 Dan Yesuslah yang menyempurnakan iman. 哈利路亚！耶稣更是信心的赏赐者。 Haleluya. Dan Yesus terlebih lagi dialah yang pemberi iman. 你若能信，在信的人凡事都能。 Jika engkau percaya, maka tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. 所以这个经文真的意思就是说，你若能信，在信的人就是信耶稣基督的本人，他凡事都能做。 Nah, di sini jadi dikatakan bahwa jika engkau percaya, nah bagi orang yang percaya, maka segala hal tiada yang mustahil. 我们刚刚说的，只有耶稣才有完全的信心。 Tadi kita katakan bahwa hanya pada Yesuslah ada iman yang sempurna. 所以我们的信是信耶稣。 Jadi iman kita adalah percaya kepada Yesus. 哎，跟我说信耶稣， Mari sama-sama katakan dengan saya, percaya pada Yesus. 相信耶稣，凡事都能。 Percaya bahwa dalam Yesus tiada yang mustahil. 相信他，凡事都能。 Percaya bahwa pada Yesus dia sanggup melakukan 相信 segalanya. 他，我们靠着他，我们也凡事都能。 Dan ketika kita percaya kepada dia, pada Yesus, maka kita pun dapat melakukan semua hal. 相信这位凡事都能做的耶稣已经住在我们的里面，我们靠着耶稣，我们就凡事都能。 Percaya bahwa Yesus yang dapat melakukan segalanya ini tinggal di dalam kita dan kita mengandalkan kepercayaan kita ini sehingga kita pun dapat melakukan segalanya. 阿门， Amin. 哈利路亚！所以我说，这个信心的道路不是很难走的。 Maka itu saya katakan bahwa sebenarnya jalan iman ini sebenarnya tidak sulit untuk kita jalani. 圣经上怎么说，耶稣怎么说，我们就怎么做。 Simple aja, apa yang dikatakan firman Tuhan, seperti itulah yang kita lakukan. 圣经上说叫我们饶恕，不要有苦毒，我们就饶恕，不要有苦毒。 Nah, Alkitab katakan mengampuni, kita ampuni. Jangan punya kepahitan, ya kita ampuni, ya kita nggak punya kepahitan. 圣经上说要我们不要论断，我们就竭力的进入，我们不要论断。 Nah, Alkitab katakan jangan menghakimi. Nah, kita berusaha dengan giat supaya kita jangan menghakimi. 我现在奉耶稣基督里面，我要祝福大家，耶稣凡事都能，这个启示要刻在我们的心里面。 Saat ini saya mau berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus, biar Yesus, ya Dia yang sanggup melakukan segala perkara itu dapat terukir dalam hati kita. 让我们凡事都能， Sehingga 只要我们相信耶稣住在我们的里面。 sehingga kita pun dapat melakukan segalanya asalkan kita percaya kepada Dia yang tinggal di dalam kita, yaitu Yesus. 我们相信耶稣已经在十字架上完成了他该做的一切的工作。 Kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah menggenapi semua pekerjaannya di atas kayu salib. 而圣经上面说，在马可福音16章17节说，信的人必有神迹奇事跟随着我们。 Seperti di dalam Alkitab dikatakan di dalam kitab Markus bahwa bagi setiap orang yang percaya maka mujizat dan tanda ajaib akan mengikutinya. 在信的人凡事都能。 Di dalam bagi orang yang percaya semuanya tiada yang 我们 mustahil. 不是依靠我们自己，我们也不是依靠我们的知识或者是才干，我们单单的依靠那个让创始成终的耶稣。 Jadi kita bukan mengandalkan diri kita, kuat gagah kita, kemampuan kita, tapi kita percaya mengandalkan Dia yang dapat melakukan segalanya. 阿门。所以 Amin. 我说，跟随耶稣走信心的这条道路，
只要我们简单的相信，我们就可以做耶稣一样的做的事情。 Makanya saya katakan, ikut Yesus, jalan iman ini sederhana saja, asalkan kita percaya dan maka kita dapat melakukan seperti yang Yesus lakukan. 我们要请牧师为我们祷告，来断开我们身体、我们里面一切的不幸的灵、不幸的恶心。 Nah, mari kita akan undang gembala kita untuk berdoa, bawa pimpin kita berdoa untuk menghancurkan segala yang tidak percaya, hati yang tidak percaya di dalam kita. 我们专心的跟着牧师，认真的破除断开。 Mari kita dengan fokus, dengan sungguh-sungguh kita ikuti doa-doa dari gembala kita ini untuk menghancurkan yang tidak percaya ini. 如果你心里面在想，这样子就可以了吗？ Kalau dalam hati saudara bilang, loh cuma dengan doa seperti ini aja udah bisakah? 我必须要告诉你，你是被那个不幸的恶心、不幸的灵所控制住了。 Saya harus katakan dengan jujur bahwa kalau seperti itu berarti Anda sudah dikuasai oleh roh tidak percaya. 神的话说，他已经把那个在地上释放，在天上也要释放的权柄，给了教会，给了牧师。 Tuhan mengatakan bahwa Dia telah memberikan otoritas dan kuasa, yaitu apa yang kamu lepaskan di dunia terlepas di surga, itu telah diberikan kepada gereja, kepada gembala. 我们若信，就必看见神的荣耀。 Kalau kita percaya, beriman, maka kita akan lihat kemuliaan Tuhan. 好，我们请专心的，请印尼文的跟着牧师。 Mari kita dengan serius satu kata demi satu kata, satu kalimat demi kalimat kita ikut 像小 gembala. 孩子一样简单的相信就好了。 Dan sikap hati kita dengan seperti anak-anak yang polos, ikuti, percaya dan ikuti saja. 我们今天可以把所有的不幸的恶心、不幸的灵从我们身上完全的破除、赶出去。 Biar hari ini hati tidak percaya yang jahat itu boleh dihancurkan dari dalam hidup kita. 以后我们就可以简单的读圣经，信圣经的每一句话。 Dan nanti supaya ke depannya kita ketika kita baca firman Tuhan, kita dengan hati yang sederhana percaya dan kita akan menyaksikan. 我们把眼睛闭上，慢慢的一句一句的跟着牧师祷告。 Mari kita tenangkan diri, kita tutup mata dan kita ikuti kata demi kata doa dari gembala kita. 现在就是你经历神的时刻。 Ini saat dimana kamu akan mengalami Tuhan. 你若信，必看见神的荣耀。 Jika kamu percaya, kamu akan lihat kemuliaan Tuhan. Amin。 Amin. 好，牧师请。 Amin. Silakan Pak Gembala. Mari kita siapkan hati kita. Malam ini kita datang kepada Tuhan, kita semua membuka hati kita, kita semua mau mengaku dosa-dosa kita, dan kita mau bertobat di hadapan Tuhan. Atas segala kekurangan, segala iman kita yang kurang percaya, yang tidak percaya kepada Tuhan. Saya yakin saat ini ketika kita berdoa, Tuhan berdiri di tengah-tengah kita dan Dia akan menjamah setiap hati kita. Kita minta kemurahan, kebaikan Tuhan dinyatakan. Amin. Dan Amin. saya mau memimpin doa satu persatu ya. Kamu ikut satu kata demi satu kata. Mari kita mulai. Allah Bapa. Allah Bapa, Saya mengaku dosa saya mengaku dosa atas semua tidak percaya kepadamu, atas semua ketidakpercayaan kepadamu, juga tidak percaya sepenuhnya juga tidak percaya sepenuhnya setiap perkataan di dalam Alkitab. di dalam Alkitab. Saya bertobat. Saya bertobat.
Saya tidak sungguh-sungguh Saya tidak sungguh-sungguh menghidupkan semua ajaran Yesus Kristus. Saya mengaku dosa dan bertobat. Tuhan Yesus, saya mengaku dosa. Pernah ragu terhadap janjimu dan kasih-Mu karena tidak percaya sehingga tidak mengandalkan Engkau. Saya bertobat. Saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya tolak roh tidak percaya, sikap hati tidak percaya, pikiran yang tidak percaya, dan saya tolak semua perbuatan yang berhubungan dengan roh tidak percaya. Saya tolak semua kebohongan dan tipu daya oleh roh tidak percaya dalam hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya putuskan roh tidak percaya yang membawa setiap kutukan dan perjanjian dalam diri saya. Saya putuskan ikatan jiwa yang terkait dengan roh tidak percaya. Diturunkan dari generasi ke generasi. Saya memilih untuk percaya firman Tuhan. Saya percaya di dalam nama Tuhan. Tidak ada kepalsuan. Saya percaya mengandalkan Tuhan yang memberi kekuatan untuk dapat melakukan segala hal. Saya percaya tiada yang mustahil bagi orang percaya. Hai roh tidak percaya. Saya putuskan semua ikatanmu. Dalam hidup saya. Dan keluarga saya. Angkat kedua tangan. Sekarang terima iman. Angkat kedua tangan kita. Terima iman dari Tuhan. Terima iman yang hidup.
Jika pada berharap sakmata, iman yang dari Tuhan Yesus. Terima. Yes, Iman yang saya mau bertumbuh. Tuhan. Saya mau Tuhan, iman dari Tuhan. Iman akan Yes. bertumbuh di dalam engkau. Yes, amin. Saya mau Tuhan, Terima. iman dari Iman Tuhan. yang kuat. Yes. Iman yang gagah perkasa. Iman yang tidak akan tergoyah. Tidak Yes. tergoyah oleh keadaan apapun, Yes. kondisi apapun. Amin. Terima. Engkau akan terima iman yang dari Tuhan Yesus sendiri. Terima. Yes, amin. Haleluya. Sekarang lanjutkan ikut doa saya. Allah Bapa, Allah Bapa, kami mohon Engkau bukakan tingkap langit. Engkau bukakan tingkap-tingkap langit. Curahkan berkat-Mu. Curahkan berkat-Mu. Saya deklarasikan. Saya deklarasikan. Saya percaya. Saya percaya. Setiap perkataan firman Tuhan. Setiap perkataan firman Tuhan. Saya percaya. Saya percaya. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau adalah Allah Maha Kuasa. Saya percaya. Saya percaya. Apa yang terjadi dalam hidupku. Apa yang terjadi dalam hidupku. Semuanya mempunyai rencana yang indah dari-Mu. Mempunyai rencana yang indah dari-Mu. Saya deklarasikan. Saya deklarasikan. Saya mau menjadi murid Yesus. Saya mau menjadi murid Yesus. Yang menghidupi semua ajaran Yesus Kristus. Yang menghidupi semua ajaran Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. 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 Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yes. Haleluya. Amin. 谢谢 Haleluya. 牧师， Thank you buat Pak Gembala 我 kita. 们相信， Kita percaya. 我们单单相信， Amin. Percaya saja. 创始成终的耶稣已经把他的信心完全的加注在我们的身上了。 Amin. Allah yang menciptakan iman dan percaya ini telah memberikan imannya kepada kita di 我 dalam 们读圣经不再一样， maka setiap kita baca firman Tuhan 我们 tidak 听 sama lagi. 到也不再一样， Dan apa yang kita dengar yaitu firman Tuhan 不是 tidak 凭 sama 着 lagi. 我们的感觉，而是圣灵的工作。 Bukan dengan apa yang kita rasakan tetapi oleh pekerjaan Roh 不 Kudus. 是通过我们的逻辑我们才相信， Dan kita percaya bukan melalui logika 而是 kita. 我们跟神说：“神啊，你说的每一句话我们都相信。 Amin. Tetapi kita akan bisa bilang Tuhan setiap perkataanmu aku percaya. ”好，现在大家带着信心去好好的休息。 Oke, sekarang biar kita bawa iman yang Tuhan sudah taruh dalam kita dan istirahat dengan nyaman. 我们相信神是医治的神， Kita percaya Tuhan adalah Allah penyembuh. 我们相信我们自己按手在我们的身上的时候，病就得医治。 Amin. Karena kita percaya ketika kita tumpang tangan ke diri kita sendiri, maka semua sakit kita sembuh. 我们相信主啊，哪里有受伤，哪里有痛的，圣灵知道，他必定医治我们。 Kita percaya bahwa di mana ada luka di dalam batin kita, apa yang menyebabkan luka, Roh Kudus tahu dan Dia 我们 pasti 相 sembuhkan. 信神的观点，新的观点的祝福已经临到我们的身上了。 Kita percaya bahwa paradigmanya Tuhan, paradigma berkatnya sudah ada di dalam diri kita dan pemikiran kita beda. 阿门， Amin. 阿门。好，我们带着信心，平安的休息呗。
Semua yang sudah terima iman, bawa iman itu dan istirahat dan lanjutkan hidup kita selanjutnya. 我们下个礼拜见。 Mari silakan kita boleh istirahat, sudah selesai. Sampai jumpa di Rabu depan.